InsyaAllah dari semasa ke semasa tu mungkin cikgu akan maybe nanti-nanti kita akan buat santai-santai, tajuk lain pula cikgu akan ajak lah panel-panel mungkin kakak-kakak yang sudah berada di universiti ambil medik, ambil forensik. Nanti mungkin lah insyaAllah itu antara projek yang cikgu nak buat lah. Sebab ada je pelajar SMK Zainab ni ada yang ambil dentist, ambil medik, ambil forensik pun ada. So mungkin awak berminat nak tahu, insyaAllah nanti cikgu akan buat lah dari semasa ke semasa. Okey, sebelum kita mula, cikgu pun lupa dah tu nak ajak cikgu nak mempersilakan Aisyatul untuk baca doa. Kak Aisyatul tak boleh semaya? Boleh aku? Boleh dah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Okay, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Aisyatul. So kalau boleh cikgu nak seorang lagi lah, kalau boleh volunteer lah tak payah baca doa panjang-panjang, baca doa biasa sahaja. Kalau boleh cikgu nak seorang lagi lah sebagai pengganti Aisyatul, kok Aisyatul tak hadir ke, sakit ke ataupun tak uzur lah. Okay, so hari ni kita nak masuk bab 10, pengangkutan dalam manusia dan haiwan. Okay, dan cikgu nak bagi tahu, cikgu tak suka susuk-susuk. So cikgu senang cakap. Bab 10 ni antara tajuk yang glamour, antara tajuk yang perlu difahami. Sebab kalau tak faham, payahlah nanti belakang-belakang tu awak payah nak kaitkan. Okey, jadi dalam tajuk ni cuba awak tengok. Ya Allah, dah lah tajuk ni payah. Lepas tu banyak sangat subtopik dia. So kalau awak tengok, sekejap cikgu tekan pen sekejap. Okey, so kalau awak tengok tajuk dia 10.1 jenis-jenis sistem peredaran. Yang ni mudah je. Okey, 10.2 dah masuk dah susah dah. Sistem peredaran manusia. Memang kita nak fokus tentang manusia. Kemudian 10.3 mekanisme denyutan jantung. Yang ni lah yang pelajar ni biasanya dia faham 2 jam hingga 2-3 bulan. Dia pun dia mula dah tukar takih habis. Okey, so 10.3 ni mekanisme denyutan jantung. Bagaimana jantung kita berdenyut. Kemudian 10.4 mekanisme pembekuan darah. 10.5 kumpulan darah manusia. 10.6 kalau awak perasan di hujung-hujung biasanya ada isu kesihatan. Di hujung-hujung setiap topik kita akan belajar tentang penyakit. So 10.6 isu kesihatan berkaitan dengan sistem peredaran manusia. 10.7 sistem limfa manusia. 10.8 isu kesihatan berkaitan sistem limfa manusia. Jadi kalau awak tengok di sini ada 2 sistem yang awak kena belajar dalam tajuk ni. Satu sistem peredaran darah, yang kedua sistem limfa. Okey, nanti kita akan tengok kenapa kita mesti belajar darah dengan limfa ni bersama-sama bab 10. Okey, jadi untuk tajuk ni cikgu mohon awak fokus sebab tengok ada 8 subtopik yang awak perlu kuasai. Okey, kita pergi yang pertama, 10.1 jenis sistem peredaran. Keperluan sistem pengangkutan organisma multisel kompleks. Okey, kita baca bersama-sama. Setiap sel hidup memerlukan bahan perluan sel, iaitu semua benda hiduplah, manusia ke, haiwan ke, tumbuhan ke, semua dia nak
bahan-bahan yang diperlukannya untuk hidup seperti oksigen dan nutrien. Nutrien tu apa cik? Nutrien tu glukosa datang daripada karbohidrat. Lagi asid amino yang datang dari protein. Jadi dia pun nak makan makanan kita panggil nutrien. Okey. Setiap sel hidup menyingkirkan bahan buangan. Lepas dia guna mesti dia nak singkir yang dia tak nak guna, iaitu karbon dioksida dan bahan kumuh bernitrogen. Awak nampak tak? Tadi dia nak guna oksigen. Bila dah guna oksigen dah masuk, maka dia akan buang karbon. Sama juga kita nak glukosa. Bila kita dah guna, kita akan singkir bahan kumuh. Okey, jelas Okey. Kemudian ameba. Okey, ameba ni adalah sejenis organisma unisel. Okey, biar dulu ni biar dulu. Okey, kita ke sini. Okey. Ameba ni Okey, ameba ni adalah organisma unisel, iaitu yang terdiri pada satu sel, kan? Memperoleh bahan keperluan dan menyingkir bahan buangan secara resapan. Okey, ameba pun benda hidup juga. Dia pun perlukan bahan keperluan dia seperti oksigen dan nutrien. Lepas dia guna, dia akan buang juga. Sebab dia selagi benda hidup, kita nak benda untuk hidup dan kita nak buang yang kita dah guna. Jadi, ameba ni sebab dia adalah organisma ringkas satu sel, jadi bahan-bahan yang dia nak tu masuk dan keluar secara resapan. Dia tak sama macam manusia. Kita ni kena makan dulu, cerna dulu, serap, guna, penyah tinjaan, banyak proses kita. Tetapi ameba, paramecium, bahan-bahan tu masuk, lepas guna, dikumuhkan macam mana? Secara resapan. Senang je, masuk keluar resapan, masuk keluar resapan, masuk secara resapan, keluar pun secara resapan. Sebab dia sangat-sangat ringkas. Okey. Ameba, sekejap Ameba mempunyai isi padu badan kecil GLP per I besar. Tidak memerlukan sistem pengangkutan yang khusus. Okey. Ramai pelajar tak faham ni. Okey, sekejap cikgu nak tunjuk. Cikgu dah ajar sebenarnya benda ni. Sekejap cikgu nak tunjuk perkaitan dia. Okey. Sebelum kita pergi kepada yang tu, cikgu nak tunjuk kenapa dia kata macam tu tadi. Di mana apalah, okey. Kalau awak ingat balik tajuk respirasi. Ingat tak cikgu ada ajar awak tentang baju besar, baju kecil tu? Ada tak cikgu ajar tentang baju besar, baju kecil itu? Ada. Ada deh. Okey. So cikgu nak kaitkan kenapa ameba ni bila dia kecil dia ada nisbah GLP per isi padu yang besar. Okey. So katakan cikgu ada baju. Ini baju kecil besar. Okey. Ada baju A saiz kecil, baju B saiz besar. Okey, cikgu pun buatlah 2 gelas. Okey, 2 gelas sirap. Okey, 2 gelas sirap. Dia kena buat 2 gelas sirap. Okey. Yang ni cikgu tuang pada baju A, yang ni cikgu tuang pada baju B. Mana baju yang bila kita tuang kena semua baju. Semua kena baju. Keseluruhan bahagian baju tu semua kena sirap. Baju mana? Kecil. A. Baju A lah deh. Bila kita tuang, awak tengok air sebanyak ni. Bila tuang atas baju ni, kena semualah. Semua kena baju A ni. Maknanya, kalau dia saiz kecil, maka jumlah luas permukaan, jumlah luas permukaan yang kena besar. Faham ke tak? Cikgu nak suruh faham dengan konsep ni. Bila saiz kecil, jumlah luas permukaan yang kena air sirap besar. Semua kena. Tetapi kalau baju besar, saiz besar, jumlah luas permukaan yang kena sedikit. Mungkin awak
bila awak curah, mungkin kena bahagian ni je. Kena situ je. Jadi jumlah luas permukaan yang kena tu sedikit. Faham? Jadi ameba ni dia tak perlu risau. Awak kata, cikgu boleh ke gas masuk secara resapan? Dia memang kecil. Jadi bila dia kecil, saiz dia kecil, permukaan yang dapat oksigen, yang masuk oksigen adalah besar. Cukup dah untuk dia. Cukup dah untuk dia sebab saiz dia kecil. Jadi oksigen tu, cukup dah untuk dia. Jadi jumlah luas permukaan dia besar. Jadi kalau awak ingat dalam exam, awak ingat macam ni je. Saiz kecil, saiz kecil, JLP besar. Songsang, dia songsang. Saiz kecil, jumlah luas permukaan yang kena besar. Kalau saiz besar, saiz besar, saiz ni, LP kecil. Jumlah luas permukaan yang kena pun sedikit. Jadi sebab itulah ameba, paramecium, dia tidak memerlukan, baca ayat bawah ni, tidak memerlukan sistem pengangkutan yang khusus. Dia ada sistem peredaran darah dia. Sebab apa? Sebab gas oksigen masuk keluar secara resapan. Maknanya cukup dah untuk dia sebab dia saiz kecil, maka luas permukaan yang dia dapat oksigen adalah cukup besar dah untuk dia. So dia tak perlu dah ada sistem pengangkutan macam kita. Cikgu, kenapa manusia perlu sistem pengangkutan? Sebab kita ni kompleks tak? Awak nampak je tangan awak macam ni. Tapi di dalam tu tak ada sel lagi. Jadi tak cukup lah kalau oksigen masuk secara resapan saja. Dia kena ada sistem untuk angkut oksigen. Okay, jelas tu beza dia. Okay, yang ni selalu pelajar tukar. Bila dia cacing je, dia pun kata organisma besar. Okay, so kita baca dulu. Yang ni selalu jadi soalan kebak dalam exam. Okay, kita bacalah juga. Okay, cacing pipih atau kita panggil dia flatworm. Yang ni tak payahlah. Dikenali sebagai pelatihan mintes ni tak payah. Okay, kita terus yang ni. Dia adalah haiwan invertebrata. Invertebrata ni maksudnya tak ada tulang belakang. Dia tak ada tulang belakang. Tidak bersegmen. Tidak bersegmen ni maksudnya dia tak macam cacing biasa. Kalau cacing tanah kan dia macam ni. Dia bersegmen kalau cacing tanah. Tapi cacing pipih ni dia memang macam ni. Cacing pipih dia pipih. Dia rata. Okay. Dan dia berbadan lembut. Seperti cacing lain, cacing pipih ni tak ada rongga badan, tiada sistem peredaran khusus dan organ pernafasan yang menghadkannya untuk menekan badan untuk membenarkan nutrien untuk melalui badan dengan resapan. So maksudnya dia tak sama cacing biasa. So untuk cacing pipih ni awak kena andaikan dia macam ameba. So kalau soalan tanya, dia bagi soalan, katakan contoh dia bagi soalan cacing ni perlu sistem ke tak? Jadi ingatlah, cacing pipih flatworm ni dia macam ameba. Dia tidak memerlukan sistem khusus. Jadi dia ni oksigen dan nutrien masuk secara resapan. Dia satu-satunya soalan dia satu-satunya macam organisma yang menyerupai ameba. So kalau masuk dalam exam, awak ingat, flatworm cikgu kata dah, dia sama macam ameba, macam paramecium. Jadi dia tak payah dia tak perlu ada sistem. Oksigen masuk, karbon dioksida keluar, nutrien masuk pun secara resapan. Ingat special untuk dia ni. Okay, special untuk yang ni, tolong ingat. Dia tak sama macam-macam cacing tanah, beluncas dan sebagainya. So, jelas Okey, seterusnya. Organisma multisel kompleks bersaiz besar. Cikgu dah kata tadi kan, organisma multisel. Manusia, haiwan, tumbuhan bersaiz besar. Katakan contoh dia bagi cacing tanah, manusia, gajah. Cacing tanah pun multisel kompleks. Kalau dia katakan contoh dia bagi tikus, manusia, gajah.
tikus walaupun awak tengok dia kecil lah cikgu, tapi dia juga adalah organisma multisel kompleks dan kita kira dia bersaiz besar lah. Okay. Tidak boleh memperoleh bahan keperluan dan menyingkirkan bahan buangan secara resapan. Jadi bila organisma tu multisel, terdiri daripada banyak sel, maka dia automatik, dia saiz besar. Bila saiz besar, maka kita tak boleh macam ameba tadi. Tak boleh macam ameba. Kita tak boleh buang karbon dioksida secara resapan. Tak boleh. Kita ada sistem khusus. Okay, kita kena ada sistem khusus. Sebab tu kalau kita tengok manusia, haiwan, tumbuhan ada sistem interhuman. Kita ada 14 sistem, okay? Form awak belajar dalam bab 2, ada sistem perkumuhan, ada sistem pernafasan, ada sistem endokrin. Ada banyak sistem sebab kita ni kompleks. Kerana saiz besar, maka JL kita kecil. Tadilah baju besar, maka jumlah luas permukaan yang kena kecil. Jadi, menyebabkan jarak persekitaran luar dari sel pula terlalu jauh untuk perambahan secara langsung. Maksud dia, awak macam ni jari awak. Tapi bila oksigen masuk, cuba awak tengok. Oksigen masuk daripada persekitaran luar, dia masuk dia kena lalu sini lagi. Lalu epidermis lagi. Lalu. Baru sampai dekat sel badan. Jadi awak nampak tak kenapa dia tak boleh secara resapan? Sebab nampaknya kalau resapan, sini hilang dah oksigen. Hilang lagi. Lepas tu sampai dekat sel badan, sikit. Jadi sebab tu tak boleh secara resapan. Mesti ada sistem. Okey. Untuk mengatasi masalah ini, organisma multisel mempunyai sistem pengangkutan dalaman. Dalam vertikal kata, haiwan bertulang belakang, sistem ini dikenali sebagai sistem peredaran darah. Jadi kita ni ada sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ni lah oksigen, angkut oksigen, karbon dioksida, angkut asid amino, angkut glukosa, angkut segala nutrien. Jelas jadi ingat sistem peredaran darah, ada darah. Darah mengangkut oksigen, karbon dioksida dan segala nutrien yang diperlukan oleh sel badan. Okey. Ni antara eksperimen eksperimen kesan perubahan JLP terhadap kadar resapan. So kalau kita tengok tak ada dalam buku awak ke? Cuma biasanya kalau buka sekolah, biasanya cikgu akan buat dengan pelajar. Sebab cikgu nak tunjuk betul ke yang cikgu kata tadi kalau baju besar, baju kecil. Okey, cuba awak tengok cikgu ada buat. Biasanya cikgu akan buat yang ni lah dengan pelajar sebab pelajar suka buat benda ni. Okey, cikgu akan buat jelly agak-agak beledor-beledor. Agak-agak cikgu akan minta pelajar buat 3 saiz. Biasanya ni saiz 10 cm, darab 10 cm. Cikgu suruh pelajar ukur betul-betul bentuk cube. Yang ni biasanya 6 cm, darab 6 cm. Yang ni biasanya 2 cm, darab 2 cm. Jadi pelajar ada 3 cube agak-agak, besar, sederhana dan kecil. Okay, kemudian cikgu pun minta pelajar buat ni, larutan ni. Tak bukan larutan apa pun, bubur sirap je. Sirap hijau, sirap pink. Tengok atas kumpulan ada yang sirap biru. Macam-macam lah pewarna biru, pewarna pink, hijau, kuning, oren. Okay, kemudian pelajar kan letak sebab kita nak tengok kadar serapan. Jadi kalau awak tengok sini, selepas kita buat ni, selepas sejam, didapati, cuba awak tengok didapati kubus paling kecil, yang ni paling kecil ni, okay, saiznya kecil. Bila awak tengok, bila kita letak macam ni, jam selepas tu, semua bahan berwarna pink. Semua jumlah luas permukaan tu kena belakang warna pink. Kena belakang. Pink tu masuk dalam, warna pink tu masuk dalam semua cube tu. Jadi,
peratusan bahagian isi padu berwarna yang tinggi menunjukkan kadar sebab itulah bila dia resap ni warna pink tu cepat masuk. Sebab kecil kan, saiz kecil, jadi dia nak gimana lagi, dia pergi dekat dia lah, masuk. Habis semua jadi warna pink. Faham dah? Okay, jadi bahagian yang kena warna pink tu lebih besar, lebih banyak. Okay. Tapi kalau kubus paling besar yang ni, yang 10 cm darab 10 cm tu, awak nampak tak selepas cikgu buat eksperimen ni, cikgu dapat sekat ni je warna pink. Situ je, yang lain ni dot. Jadi nampak tak jumlah luas permukaan yang kena adalah kecil. Peratusan bahagian isi padu berwarna yang kena warna pink tu paling rendah. Menunjukkan kadar resapan warna lebih rendah. Sebab dia saiz besar, jadi resapan nak masuk sini, nak masuk sini, dia jadi perlahan. Sebab saiz besar. Jelas Sebab saiz dia besar, jadi resapan pun perlahan. Okey, jelas Okey, habis tu. Okey, sekarang kita nak masuk jenis-jenis sistem peredaran dalam organisma multisel. Ada jenis-jenis dia pula. Okey, kita ada 2 jenis, tolong fokus Okey, satu kita panggil sistem peredaran terbuka dan yang kedua sistem peredaran tertutup. Okey, ada 2 jenis sistem peredaran, iaitu peredaran terbuka dan sistem peredaran tertutup. Kita tengok dulu sistem peredaran terbuka. Okey, cikgu minta sorang baca untuk peredaran terbuka. Aina ke? Dalam sistem peredaran terbuka, hemolimfa mengalir masuk terus ke dalam rongga badan, hemoselum, dan membasahi sel-sel. Hemolimfa ialah cecair bernutrien menyerupai darah yang terdapat dalam kebanyakan invertebrata seperti serangga dalam moluska. Okey, terima kasih. Okey, jadi sistem peredaran terbuka ni sistem peredaran terbuka ni dia khusus untuk serangga. Okey, khusus untuk serangga. Sebab apa cikgu? Sebab dia tak ada, dia macam ni, kita tak panggil darah untuk serangga Kita tak panggil darah, kita panggil hemolimfa. Kalau kita panggil darah. Kalau manusia, haiwan, kita panggil darah. Tapi kalau untuk serangga, kita tak boleh panggil darah. Kita kena panggil dia hemolimfa. Jadi dia tak ada salur Kak. Dia tak ada arteri, dia tak ada vena, dia tak ada salur. Macam kita, darah kita mengalir dalam salur darah. Mengalir dalam salur darah. Okey? Sebab tu kita panggil sistem peredaran tertutup. Tapi untuk serangga dia tak ada salur. Sebab tu serangga ni kalau awak terpijak bukan sengaja pijak awak terpijak awak terpijak beluncas. Ni dia macam keluar benda warna hijau putih tu. Itulah hemolimfa. Ataupun awak terpijak terpijak apa-apalah serangga dia akan keluar selalu. Lipah kau belalai kau, dia akan keluar. Macam ada cecair warna kuning air gitu. Itulah hemolimfa, darah dia. Itulah darah dia, hemolimfa. Jadi kenapa benda tu boleh keluar tu? Sebab hemolimfa dia mengalir dalam badan dia. Contoh macam ni katakan contoh cikgu lukis, katakan ni huduhnya, ni belalai cikgu, okey ni belalang. Hemolimfa duk gerak gini. Ni hemolimfa ni, dia tak ada salur. Dia tak ada salur, sebab tu bila kita pijak dia terkeluar selalu. Okey, tu hemolimfa dan dia ada sistem peredaran terbuka. Sebab dia tak tertutup. Kalau macam kita, darah kita mengalir dalam salur. Jadi kalau cikgu pijuk awak apa, tak keluar darah awak kecuali kena pisau. Kena pisau, salur ni terbuka, maka keluarlah darah. Faham? Sebab kita ni darah kita mengalir dalam salur yang tertutup. Okey. Jadi serangga ni kita panggil sistem peredaran terbuka. Itu hemolimfa mengalir masuk terus dalam rongga badan. Dan rongga badan itu dipanggil hemoselum.
dan membasahi sel-sel badan. Okey, ulang balik kata kening. Katakan ni belalang cikgu, belalang, contoh belalang yang bergerak dalam ni, yang mengalir dalam ni kita panggil hemolimfa. Dia tak ada salur jadi dia memenuhi ruang badan. Dia memenuhi ruang badan ni, ruang badan ni kita panggil hemoselem. Hemolimfa mengalir di dalam hemoselem. Hemolimfa mengalir dalam ruang badan dia yang dipanggil hemoselem dan sentiasa membasahi lah. Sebab tu bila kita terpijak dia terkeluar selalu sebab memang dia ada. Okey, so apa hemolimfa ni? Okey, hemolimfa ni ialah bernutrien, dia macam darah lah. Okey, seperti darah. Kita kena panggil hemolimfa. Merupai darah yang terdapat dalam kebanyakan invertebrata seperti serangga dan molaska. Molaska tu macam contoh siput. Okey. Jadi jelas jadi dia tu memang sentiasa ada membasahi sel-sel. Cikgu. Apa yang ada dalam hemolimfa tu? Ada ya. Nak ke apa? Mulai aku masa hemolimfa ialah cecair tu. Kau panggil? Menyemprot air sebab macam sekat atas jaga ya. Hemolimfa. Tak tahu mana. Okey, hemolimfa ialah cair bernutrien. Hemolimfa ni darah lah, darah untuk serangga deh. Hemolimfa ni ialah darah untuk serangga tapi tak boleh panggil darah, panggil hemolimfa. Jadi dalam hemolimfa ni adalah cecair bernutrien. Apa cecair bernutrien? Dalam tu ada serupa darah lah. Dalam tu ada glukosa, ada asid amino, ada glukosa, ada asid amino, cuma dia tak ada oksigen. Sebab apa tak ada oksigen? Kerana serangga ni dia ada sistem trakea untuk oksigen. Untuk oksigen, untuk gas tu dia ada sistem lain. Jadi hemolimfa ni dia macam darah, menyerupai darah. Okey. Yang terdapat dalam kebanyakan invertebrata, serangga dan molaska. Jadi dia memang ada dalam hemoselem. Ruang badan serangga tu kita panggil hemoselem. Jadi hemolimfa mengalir dalam hemoselem. Hemolimfa mengalir dalam hemoselem. So nak nampak tengok tengok ni. Ni sel badan dia. Okey. Ni hemoselem ni. Semua ni hemoselem. Hemoselem. Okey, ni ruang badan dia ni. Ni ruang badan dia ni hemoselem. Okey, jadi hemolimfa ni mengalir, memang ada ni. Memang ada di dalam ni. Ada di dalam hemoselem. Hemolimfa ada di dalam hemoselem. Nanti dia pun masuk kan, bawa ke jantung hantar ke ni dan dia keluar pergi ke hemoselem. Kita masuk balik, pergi ke jantung, keluar, masuk ke dalam hemoselem. Nanti kita akan belajar dengan lebih detail lah tentang sistem peredaran terbuka. Okey, seterusnya sistem peredaran tertutup. Okey, sistem peredaran tertutup ni kenapa kita panggil tutup? Sebab dia memang ada salur yang tertutup. Okey, jadi darah sentiasa terkandung dalam salur darah tertutup yang berterusan dan diedarkan ke seluruh badan. Sistem peredaran tertutup ni kerana darah sistem peredaran darah ni mengalir dalam salur tertutup. Okey, mengalir dalam salur tertutup. Salur ke apa cikgu? Salur darah lah. Sebab tu kita panggil sistem peredaran tertutup. Pertukaran bahan keperluan sel seperti oksigen dan nutrien berlaku di dinding kapilari darah. Nampak? Katakan contoh jantung ni ke? Angkut ni. Nampak? Jantung mengepam, keluar darah mengalir sepanjang salur darah. Bila sampai dekat kapilari darah, yang ada oksigen apa semua tu akan meresap keluar. Masuk dekat sel-sel badan. Sel-sel badan pun guna. Lepas guna, ambil balik karbon dioksida, bahan buangan mengalir balik pergi ke jantung semula. Okay, jadi nampak tak? Darah tu mengalir dalam salur yang tertutup.
Sebab tu kita panggil sistem peredaran tertutup. Okey, setakat ni ada nak tanya tak? Beza terbuka dengan tertutup. Terbuka ni hanya untuk serangga dan sesetengah molaska. Kalau tertutup tu manusia, haiwan, asalkan darah mengalir dalam salur, tu tertutup. Okay, ada nak tanya? Tak ada. Tak ada dah, jelas dah. Kena beza dulu. Pandai beza terbuka dengan tertutup. Okay, ni cikgu nak pergi detail ni. Nak pergi detail tentang serangga. Okay, kita nak fokus serangga. Okay, sistem peredaran serangga terletak bawah sistem peredaran terbuka. Sistem peredaran dalam serangga adalah sistem peredaran terbuka. Ini bermaksud satu atau lebih jantung mengepam hemolimfa melalui salur darah ke dalam hemoselem. Okey, nanti cikgu terangkan lepas ni. Okey. Hemolimfa mengalir keluar dari jantung ke dalam hemoselem apabila jantung mengecut. Di hemoselem, pertukaran bahan antara hemolimfa dan sel badan berlaku secara resapan. Apabila jantung mengendur, hemolimfa mengalir kembali ke jantung melalui liang seni yang disebut ostium. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita tengok rupa dulu. Okey, kita tengok deh. Serangga ni dia tak macam kita deh, dia ada satu atau banyak jantung. Okey, nampak tak ni dia kata. Serangga ni dia macam manusia, haiwan. Dia ada satu atau lebih jantung. Dia ada banyak jantung. Jadi mungkin jantung. Okey, nampak tak ni? Jantung, jantung. Ada banyak jantung. Okey, jadi satu atau lebih jantung mengepam hemolimfa melalui salur darah ke hemoselem. Jadi bila jantung ni mengepam, hemolimfa ni terus keluar, pergi ke dekat sini jantung. Hemolimfa ni akan terus keluar pergi ke hemoselem. Masuk dalam hemoselem. Faham ke? Dia ada banyak jantung. Kata contoh dia ada 1, 2, 3, 4 tu jantung tu. Okey, bila jantung ni mengepam je, hemolimfa pun keluar pergi dekat hemoselem. Masuk dalam hemoselem. Hemoselem tu ruang badan dia. Okey. Hemolimfa mengalir keluar dari jantung pergi ke hemoselem apabila jantung mengecut. Di hemoselem berlaku pertukaran bahan hemolimfa dan sel badan secara resapan. Okey, katakan contoh macam ni lah cikgu lukis gambar ni. Okey, gambar tu comel tapi payuh budak pehel. Okay, katakan ni jantung. Okay, ni jantung Ada 1, 2, 3. Ni jantung. Jadi bila dia pam, dia mengecut. Dia mengecut maka hemolimfa keluar. Okay, hemolimfa keluar nak gimana? Masuk dalam hemoselem. Okay. Dekat hemoselem ni ada sel-sel badan. Jadi nanti bila dah masuk sini, mestilah ada nutrien, ada glukosa. Jadi nanti dia akan tukar ni. Dia akan tukar bahan nutrien ni beri kepada sel-sel badan. Dia pun berilah kepada sel-sel badan secara resapan. Boleh? Okey. Apabila jantung mengendur, hemolimfa mengalir kembali ke jantung melalui liang seni yang disebut ostium. Okey, lepas tu sel badan pun guna hasil pula bahan kumuh. Sel badan pun hasil bahan kumuh. Ada kata aku tak sini ambil Okey, masuk balik. Jadi masuk balik dalam hemoselem. Okey, daripada hemoselem ni hemolimfa akan bawa masuk balik ke dalam jantung melalui yang kecil ni, cikgu lukis ni. Ini kita panggil dia ostium. Boleh faham ke tak tu? Dia senang je. Jantung mengecut, keluar pergi ke hemoselem. Hemoselem pun tukar. Ataupun berilah asid amino, glukosa beri kepada sel badan.
sel badan pun guna, lepas siap guna, maka terhasillah bahan kumuh. Bahan kumuh pun dalam hemol. Okay, kemudian dibawa oleh hemolimfa masuk ke dalam jantung balik. Nak masuk ke mana? Masuk melalui ostium. Lubang-lubang kecil tu. Lepas tu cikgu, lepas tu dia jadi balik. Keluar balik hemolimfa, pergi ke hemoselem. Hemoselem pun tukar bahan-bahan tu dengan sel badan. Sel badan guna-guna hasillah pula bahan kumuh. Bahan kumuh dalam hemoselem. Hemoselem kemudian masuk dalam hemolimfa. Hemolimfa bawa pergi ke jantung, masuk melalui ostium. Itulah kedok tu. Boleh ke? Dah. Payah sikit gambar ni. Yang ni payah sikit nak nampak. Okay. Dah dah. Mudah je ni. Dia tak ada salur-salur. Dia keluar masuk semua secara redapan. Yes, ada nak tanya. Hemoselem tu ke beri glukosa dan asid amino pada sel-sel badan? Tukar. Hemoselem tu ruang. Hemoselem tu ruang badan, ruang lah. Sini ada sel-sel badan. So, hemolimfa masuk. Nanti dia akan hemoselem pun tukar. Dia ni macam tempat ni dia kata ni. Di hemoselem. Bukan dia tolong buat. Di hemoselem. Di tempat hemoselem ni berlakunya pertukaran bahan antara hemolimfa dengan sel badan. Hemoselem tu tempat untuk tukar bahan. Tapi siapa beri bahan tu? Hemolimfa beri kepada sel badan. Hemoselem ni tempat tukar. Boleh deh? Katakan contoh ni hemoselem, ni sel badan. Okay. Hemolimfa pun masuk. Hemolimfa masuk. Nanti hemolimfa pun tukar. Jadi cuma hemoselem tu tempat untuk tukar bahan. Okay? Jelas. Boleh deh? Okay. Boleh. Okey. Ni rupa dia. Kalau nak tengok lebih lanjut ni. Nampak tak jantung dia banyak? 1, 2, 3, 4, 5. So setiap kali dia mengecut juga, jantung tu mengecut. Nampak? Keluar hemolimfa. Ni semua ni, awak nampak tak ruang dia ni? Ni ruang badan dia ni. Inilah hemoselem. Nanti hemolimfa pun keluar masuk dalam hemoselem. Lepas tu dia pun tukar-tukar dengan sel badan. Sel badan tak nampak lah kak. Okay, lepas guna nanti bahan tu akan masuk ke tanah ni. Putus-putus ni. Dia masuk di lubang ni. Masuk balik dalam jantung. Bawa bahan kumuh ni. Melalui ostium. Ostium ni bukan ostrium. Okay. Boleh Semua serangga lah. Lipas, belalang, apa-apalah. Serangga dah. Jadi dia tak ada salur. Dia keluar masuk begitu je secara redapan. Okey dah. Okey, kita pergi sistem peredaran tertutup. Tetapi sistem peredaran tertutup ni dia pecah satu-satu pula. Ikan-ikan, manusia lain, amfibia lain. Okey, so untuk tajuk ni kena faham molek. Tak faham tanya selalu. Okey, kita pergi kepada fokus kepada ikan Tahun lepas Teraya naik pasal ikan. Okey. Jantung ikan mempunyai 2 ruang, iaitu satu atrium dan satu ventricle. Okey, ikan ada jantung. Cuma jantung dia ada 2 ruang je. Manusia ada berapa ruang Manusia ada 4. berapa ruang jantung? 4. 4. Okey. Manusia memang ada sel jantung tapi 4 ruang. Okey, kita ada 4 ruang. 1, 2, 3, 4 Okay, 1, 2 gini, 3, 4. Kita 1 jantung tapi 4 ruang. Ikan ni dia ada 1 jantung tapi 2 ruang je. Iaitu jantung dia macam ni je. Okay, jantung dia macam ni je. Atrium, ventricle. Okay, 1 atrium, 1 ventricle. Darah yang meninggalkan ventricle akan dipam ke dalam kapilari insang. So nampak tak? Ni atrium, darah masuk dalam atrium. Dari atrium pergi ke ventricle. So hak ni ialah jantung. Dari ventricle
darah akan dibawa ke kapilari insang. Apa ni warna biru ni? Sebab ventricle bawa darah kurang oksigen. Apa cikgu kurang oksigen? Yelah, dia datang daripada seluruh tubuh dia ni, seluruh tubuh ikan. So hak masuk ni darah yang kurang oksigen. Sebab tu dia warna biru ni. Salur ni warna biru. Okey, jadi dia pun bawa lah darah yang kurang oksigen pergi ke kapilari insang. Insang kan tempat tukar gas. Belajar dah baru. Insang tempat tukar gas. So, darah yang meninggalkan ventricle dipump ke kapilari insang bagi membolehkan pertukaran gas berlaku. Tukar gas, tukar gas. Kapilari insang mengalirkan salur darah yang mengangkut darah beroksigen ke kapilari sistemik. Awak nampak tak bila dia dah tukar oksigen, yang keluar warna merah menyala-nyala. Sebab apa? Sebab sini darah banyak oksigen. Cikgu, sini kenapa dia tulis darah bercampur? Yelah, masa dia nak tukar tu antara kurang oksigen dengan beroksigen. Tapi selepas dia daripada insang, cuba tengok merah nyala-nyala ni. Salur darah dia sebab banyak oksigen. Okey? Dan dia akan bawa pergi ke kapilari sistemik. Kapilari sistemik ni kapilari seluruh badan. Dia nak hantar ke seluruh badan ikan. Dia bawa nak hantar ke kapilari seluruh badan ikan. Okey. Dalam kapilari sistemik, oksigen masuk ke dalam tisu dan karbon dioksida meresap dari tisu ke dalam kapilari. Okay, awak nampak tak bila sampai dekat kapilari sistemik ni, sini ni banyak sel badan tengah tunggu oksigen ni. Jadi nanti oksigen akan keluar pergi ke sel badan. Akan keluar pergi ke sel badan. Sebab tu bila awak tengok, dia keluar, bila dia bagi dia oksigen, sel badan beri karbon dioksida. So dia pun bawa lah kurang oksigen. Nampak tak yang keluar ni warna biru dah. Sebab apa? Sebab kurang dah oksigen, dia bagi dah ke sel badan tadi. Jadi dia pun bawa lah darah kurang oksigen, banyak karbon dioksida pergi ke atrium, ventricle, pergi ke insang balik. Kedok tu. Okey, jadi dia kata darah terdioksigen. Terdioksigen ni darah kurang oksigen. Kemudian kembali masuk semula ke atrium jantung. Nah, so nampak dah. Masuk balik ke atrium, beri ke ventricle, pump keluar, pergi ke kapilari insang. Ambil balik oksigen, keluar bawa oksigen, pergi dekat kapilari sistemik, beri ke sel-sel badan. Jadi proses dia ni duk gi mari macam ni. Boleh? Okey. Oleh sebab darah mengalir dalam satu hala, orang panggil satu hala ni gi balik. So satu hala, maka sistem peredaran ikan kita panggil sistem tertutup. Sistem peredaran tertutup tetapi jenis tunggal. Okay, sistem peredaran ikan ni kita panggil sistem peredaran tertutup. Sebab apa tertutup cikgu? Sebab darah dia mengalir dalam salur. Tetapi kenapa dia tunggal? Sebab dia mengalir sekali lah. Apa tak? Sehala je. Gi balik. Sehala je. Pergi balik. Sehala. Pergi balik. Sehala. Jadi kita panggil sistem peredaran tunggal. Okay, ada nak tanya tak setakat ni untuk ikan? Cikgu tak akan pergi lagi. Selagi awak tak faham ni, cikgu tak akan pergi lagi tajuk seterusnya. Ada nak tanya? Nah, cikgu buka untuk ruang soalan. Ada nak tanya? Tak ada? Tak ada. Tak ada deh, harap jelas sebab yang ni masuk dalam exam Dia kena tengok molek. Ingat, ikan ni satu jantung tapi dua
ruang. Semua satu jantung berlakon. Berapa ruang tu penting. Okey, habis yang tu. Ni, nampak? Ni gambaran dia sebenar ni. Satu jantung tapi dua ruang. Atrium, satu. Okey, lepas sel badan guna, sebab tu dia warna biru, sebab dia bawa darah kurang oksigen. Okey, sebab tu warna biru. Kurang oksigen masuk dalam pergi ventricle oleh arteri masuk ke dalam kapilari insang. Insang tempat tukar gas. So dia pun tukar gas, dia pun ambil oksigen banyak, maka keluar oksigen banyak, oksigen banyak sampai dekat sel badan, kapilari sistemik. Ingat sistemik seluruh badan. Seluruh badan. So sini ada sel badan tunggu nak guna oksigen. So dia pun ambil lah oksigen ni, ambil. Okey, sel badan berkata, ambillah karbon dioksida, aku tak osir dah. Aku cukup dah, habis dah. Okey, so yang keluar tu sebab tu dia warna biru, sebab dia bawa kurang oksigen, ada karbon dioksida. Dia nampak tak sahala. Okey, ni tengok dalam rupa ikan, macam ni lah rupa ikan. Sebab tu sini kan awak belajar bawah ni ada insang. Sini, kulum bila awak masuk dalam operculum tu awak tarik, keluar insang. Sebab sini ada kapilari insang, tempat dia tukar gas. Jelas Okey, habis yang tu, cikgu akan masuk sehingga amfibia saja Manusia kita masuk hari Selasa, takut pening banyak-banyak sangat. Okey, kita masuk yang last, sistem peredaran tertutup. Tetapi untuk hewan, contoh hewan amfibia. Ada tak? Apa contoh haiwan amfibia? Tukar dia dengan reptilia. Apa contoh haiwan amfibia? Lintah. Katak. Belut. Sebab katak. Lagi? Salamander. Salamander ya tak? Sebab nanti dia soalan dia tak akan bagi gambar gini, dia akan bagi gambar binatang. Lepas tu dia suruh awak terangkan sistem peredaran. Jadi awak pun tak tahu nak guna mana so. Okey, kita tengok sistem peredaran amfibia Okey, amfibia mempunyai satu jantung juga. Tetapi dia ada 3 ruang. Dia ada 3 ruang, nampak ni 3 ruang. Dia ada satu atrium kanan, satu atrium kiri, tapi dia ada satu je ventricle. Dia bukan seperti kita ada 4, dia ada 3. 1, 2, 3. Atrium kanan, atrium kiri, tapi satu je ventricle. Dia tak ada kanan kiri. Okey. Berbeza dengan peredaran tunggal, darah mengalir dalam 2 peredaran, iaitu peredaran pulmocutaneous dan peredaran sistemik. Kena biasakan Cikgu pun kena biasakan sebab biasa cikgu panggil pulmonary. Tapi untuk silibus baru ni kita panggil peredaran pulmocutaneous dan peredaran sistemik. Oleh itu, sistem ini dikenali sebagai sistem peredaran ganda 2. Nanti kita belajar kenapa dia ganda 2 Okey. Amfibia dikatakan mempunyai sistem peredaran ganda tidak lengkap kerana darah terdioksigen dan darah beroksigen campur. Dia tak sama macam kita Macam cikgu lukis sekejap. Jantung kita macam ni Kita kerak tengah. Jantung manusia kita kerak tengah. Alit ni orang panggil kanan. Belah sini kita panggil kiri. Okey. Belah kanan ni darah kurang oksigen. Belah kiri darah banyak oksigen. Ni kalau manusia. So darah kita tak kecampur. Untuk manusia darah kita tak bercampur Darah kurang oksigen dia tak akan bercampur dengan darah yang banyak oksigen. Tetapi untuk amfibia ni dia macam ni. Ni darah kurang oksigen. Ni darah banyak oksigen. Tapi bila dia dua-dua masuk sini, masuk tengah ni, masuk di bawah ni, dia campur. Dia akan bercampur dekat ventricle.
Kita dok. Kita memang dok. Kanan kurang oksigen. Kiri banyak oksigen. Memang tak akan bercampur. Tetapi kalau amfibia, nampak tak? Masuk dalam satu, masuk dalam dua, tapi bila masuk dalam tiga, dua-dua ni masuk dalam tiga, capur dekat nombor tiga. Dia capur dekat nombor tiga. Okey. Peredaran pulmocutaneous mengangkut darah ke peparu dan kulit. Kalau peredaran pulmocutaneous tu, dia di paru. Datang daripada perkataan pulmonary, paru. Peparu. Pulmocutaneous ni, dia hanya angkut darah hantar ke paru. Pulmocutaneous. Awak tengok P dengan P ni. Jadi darah dia bermain kawasan peparu dan kulit. Dan pertukaran gas berlaku di sini. Maknanya kalau pulmocutaneous tu, darah mengalir kawasan peparu dengan kulit. Peparu dengan kulit, peparu dengan kulit. So kita panggil pulmocutaneous. Dan manakala kalau peredaran sistemik, cikgu kata dah tadi. Sistemik seluruh badan. Jadi peredaran mengangkut darah beroksigen badan, ke seluruh badan lah. Dan mengembalikan darah terdiok ke atrium kanan melalui vena. Okay, sekejap cikgu terangkan. Kita tengok rajah, cikgu terangkan guna rajah. Okay, nombor satu. Kita tengok nombor nombor satu. Darah terdioksigen dari badan diangkut ke atrium kanan. Okay. Darah terdioksigen. Terdioksigen ni maksudnya darah kurang oksigen lah. Dari badan. Apa cikgu dari badan? Yalah dari badan semua ni. Dari seluruh badan. Dari kaki, katak, tangan, katak semua. Yang kurang oksigen. Diangkut balik. Masuk dalam jantung di atrium kanan. Kena ingat darah kurang oksigen masuk ke kanan. Boleh ke? Sekejap cikgu kena padam. Rasa awak takut awak pening. Tengok banyak sangat. Sekejap cikgu padam balik. Takut awak pening. Oh yang tu tak boleh padam Okey. Sekejap ingat darah hak kurang oksigen. Hak kaki dari tangan dari kepala masuk ke jantung melalui atrium kanan. Sebab apa? Sebab belah kanan ni memang belah kurang oksigen. Okey. Manakala darah beroksigen dari paru kulit diangkut oleh vena pulmonary ke atrium. So nampak tak? Bila dia dah tukar kulit, maka yang keluar adalah warna merah. Maknanya darah banyak oksigen. Darah banyak oksigen dibawa oleh vena pulmonary masuk ke dalam jantung ke atrium kiri. Dia serupa dengan manusia. Kalau kurang oksigen masuk belah kanan, hak banyak belah kiri dibawa oleh vena pulmonary masuk. Okey. Darah dari kedua-dua atrium masuk ke dalam satu ventricle. Nombor 1 dan 2 ni darah kurang oksigen dengan darah banyak oksigen masuk dekat nombor 3. Dekat nombor 3 itulah dia bercampur. Walaupun terdapat sedikit percampuran darah beroksigen dan darah terdioksigen dalam ventricle, namun kebanyakan darah beroksigen kekal dalam bahagian kiri ventricle, manakala darah terdioksigen kekal dalam bahagian kanan ventricle. Cikgu saya tak faham. Okay, gini. Walaupun dia masuk, dia bercampur dekat ventricle, masuk-masuk capur. Tetapi dia capur sikit-sikit je. Hak kanan masih lagi kurang oksigen. Hak alik kiri alik ni masih lagi banyak oksigen. Memang dia bercampur, tapi dia bercampur sikit-sikit. Okey, nombor 4. Ventricle kemudian mengepam darah melalui peredaran pulmocutaneous, peparu dan kulit dan peredaran sistemik. Kemudian jantung tu pump. Jadi bila pump tu dia nak keluar, ada yang keluar pergi ke peredaran peparu dan kulit, ada yang dipump keluar pergi ke seluruh badan. Tu je cerita dia.
Jadi cikgu katok tu mati ke dok sebab percampuran darah dia. Tak mati. Memang Allah buat dia gitu. Memang cukup untuk dia. Sebab apa cikgu cukup untuk dia? Sebab awak kena ingat katak ni peparu lagi, kulit lagi. Hidung dia lagi dia boleh bernafas. So cukup dah untuk dia. Okay, ada apa-apa nak tanya? Cikgu tak masuk untuk manusia. Takut awak pening. Ya. Kiranya amfibia ni darah dia bercampur sebab dia ada satu ventricle je kau? Yes. Ya. Sebab dia ada satu ventricle, darah dia bercampur. Berapa kali jantung dia beredar? 2 kali. Satu pergi ke pulmoncutaneous, satu lagi pergi ke seluruh badan. Jadi sebab tu kita panggil dia sistem peredaran tertutup sebab mengalir dalam darah. Sebab mengalir dalam salur darah tetapi jenis ganda 2. Ingat deh, kalau soalan tanya apakah jenis sistem peredaran untuk amfibia? Ada sistem peredaran untuk ganda 2. Kena sebut ganda 2 tertutup. Kena sebut. Tertutup sebab dia mengalir dalam salur. Sebab apa dia ganda 2? Sebab dia ada 2 jenis sistem peredaran. Pulmoncutaneous dengan sistemik. Kalau ikan, sistem peredaran tertutup tunggal sebab mengalir satu hala. Kalau serangga, sistem peredaran terbuka. Okey, boleh? Cikgu buka untuk soalan lagi sebelum kelas kita berakhir. Ada nak tanya? Cikgu, vena pulmonari tu salur ke? Vena pulmonari tu salur ke? Salur darah. Salur darah. Dia kalau nama arteri, vena, salur darah lah tu. Cuma apa nama dia pulmonari? Sebab dia dekat kawasan peparu. Dekat ni cikgu tulis sekejap deh. Ni nama salur ke apa ni cikgu? Ni nama dia arteri pulmonari. Ni nama dia ke apa cikgu? Ni vena pulmonari. Cikgu vena, ni vena. Vena pulmonari ni arteri pulmonari. Dia arteri bawa masuk. Bawa darah bawa masuk pergi mana-mana. Nama dia arteri. Bawa keluar vena. Ingat deh, arteri bawa masuk. Keluar vena. Lepas tu apa nama dia pulmonari? Sebab nama dia salur tu nak pergi ke peparu. Peparu pulmonari. Dalam badan kita ada banyak arteri dengan vena. Jadi dia berdasarkan tempat mana dia duduk. Jadi kalau dia duduk dekat peparu, nak bawa masuk dalam peparu, arteri pulmonari. Nak bawa keluar, vena pulmonari. Nanti kita akan belajar, belakang-belakang tu, awak akan belajar jenis-jenis arteri dengan vena. Contoh kalau katakan contoh arteri yang duduk dekat hati. Apa dah? Kalau apalah cikgu ni tak mari pula dah dari kepala. Tak mari tu tak nak sebut. Kalau duduk nak pergi ke otak, arteri karotik. Dia ada nama dia. Arteri ni maknanya nak bawa masuk pergi ke otak. Kalau nak pergi ke otak, arteri karotik. Kalau nak bawa pergi jantung, arteri apa? Arteri koronari. Maksudnya nak bawa pergi ke jantung, arteri. Tapi sebab dia duduk kat jantung, koronari. Faham kah? Okey, jadi ingat deh, hak bawa masuk pergi mana-mana arteri. Bawa keluar vena. Apa nama dia pulmonari? Peparu. Okey, ada lagi? Hak nak buat balik ni cikgu, hak nak buat balik ni, hak nak buat balik ni, hak nak buat balik dah. Arteri juga. Arteri dah. Apa? Vena cava. Okey, kita panggil vena cava. Ni tak apa, nanti kita akan belajar jantung ni. Okey. So kalau tak ada apa-apa dah soalan, kita jumpa hari Selasa. Dah kita masuk untuk manusia. Okey. Okey, masih cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Kalau nak masuk dah. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Sama.